ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahmadallahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Rosita selaku orang yang berusaha membawa saya ke sini untuk bertemu dengan tuan-tuan dan perempuan, saudaraku yang dikasihi Allah, saudariku yang disayangi Nabi. Ketika ramai nak balik rumah, nak berehat, Allah izinkan pertemuan kita walaupun segelintir, tetapi di sisi Allah besar rahsianya. 5 perkara yang kita akan dapat apabila kita berada dalam majelis ilmu. 5 perkara ini disabda oleh Nabi SAW. Pertama sekali, malaikat-malaikat mencari idola mereka. Malaikat-malaikat mencari idola mereka, pujaan mereka. Kalau di dunia kita cari idola juga, tapi idolanya kebanyakannya di konser-konser. Tetapi idola bagi malaikat adalah kita yang datang dalam majlis ilmu. Mereka datang berkerumun di sekarang. Mereka berkerumun banyak, kita tak nampak. Kalau saya boleh buat skrin ini tunjuk malaikat sedang kerumun, 600 staf tak cukup surau ini, malah seluruh kelang-kelang akan terbang datang mai ke surau ini. Itu sebab malaikat dia tak tunjuk diri. Nanti siapa nak buat motor, kereta, siapa nak buat Petronas penapisannya, Allah bagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bangganya dia sebut kepada para malaikat setiap kita di sini. So far saya kenal nama seorang yang Puan Rosita ya. Saya lain saya tak kenal lagi ni. Setiap nama yang kita ada ni Allah sebut dengan bangga kepada para malaikat, kepada Jibril, kepada Mikail, kepada Israel. Allah kata ini dia hamba Ahmad bin Zainal, Zainal bin Ahmad berada di surau Modernas untuk mendengar kuliah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmah, ketenangan. Dan kemuncaknya dalam majlis ini, kemuncaknya yang kita cari, bila kita bangun keluar dari surau nanti, seluruh dosa kita diampun oleh Allah. Tuan-tuan mau tak dosa kita diampun atau tidak? Ini hadis Nabi SAW. Apabila habis dia selesai majlis ilmu, ketika kita nak bangun, Allah sendiri perintah kepada mereka, "Kom, bangun, bagi tahu mereka bangun."
dan seluruh dosa mereka saya declare dimaafkan dan diampunkan. Ini kelebihan majlis. Cuma kita tak nampak thrill itu ya, thrill. Bola sepak Pahang lawan Kelantan ada thrill. Tak sampai lagi gawang gol itu nak bagi masuk. Ceramah agama tak boleh bagi masuk gawang gol, dia kena bagi masuk gawang hati. Dan insya Allah saya nak kongsi satu yang istimewa dari Allah Ta'ala dan hadiah kepada tuan-tuan, perempuan, dan boleh bawa ini sebagai hadiah kepada anak-anak remaja kita di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Sesungguhnya orang-orang beriman itu siapa? Apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, mereka bertambah yakin. Biar badai, biar gelora hidup melanda sekalipun, mereka kepada Allah mereka tawakal. Saudaraku yang dikasihi Allah, saudariku yang disayangi Nabi, Allah gambarkan pribadi karakter Muslim dengan 3. Pertama disebut nama Allah khusyuk, bahagia. Apabila dibacakan ayat Quran tambah yakin. Mereka hanya serah pada Allah. Mereka mengadu hanya kepada Allah. Mereka minta bantuan hanya kepada Allah. Itu dia. Hari ini kita lebih takut kepada blok polis. Lebih takut. Kalau jauh kita tengok ada blok, cepat-cepat kita tarik tali pinggang kereta. Cepat, takut nanti kena saman. Takut. Memang ketika itu rasa takut depan polis. Kadang-kadang kita masuk lambat, panjat terlambat, kita takut CEO kita. Tapi kita lupa nak takut kepada Allah yang menentu kebahagiaan kita. La musibatin illa biiznillah. Tidak ada celaka akan berlaku kepada kita, tidak ada kemudaratan akan berlaku kepada kita, tidak ada sebaran akan berlaku kepada kita tanpa Allah izinkan. Allah sebut dalam surah An-Nisa 140, kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada kita, kalau Allah tidak izinkan manfaat, dia tidak akan sampai. Kalau semua manusia berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada kita, kalau Allah tak izinkan, tak sampai. Itu sebab para sahabat awal-awal Islam, mereka tidak gentar dengan musuh. Sebab mereka tahu yang memberikan kesan, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat itu Allah. Hari ini iman kita sudah tidak begitu. Kita asyik takut dengan orang, kita asyik takut dengan apa kata orang, kita asyik dengan apa kata orang. Kita tak pernah asyik apa kata Allah. Kalau nak pilih kahwin 2, jangan takut apa kata isteri, takut apa kata Allah. Saya saja cubit, cuma nak tidur. Takut bini nak kahwin lagi satu, tak takut Allah. Tapi tak takut pula buat maksiat dengan perempuan lain. Saya memberi peringatan pada diri saya dengan tuan-tuan.
Kahwin dijadikan begitu susah. Duduk di bawah pokok kelapa sawit senang pula. Kemudian lahir 10 bulan anak haram. Kemudian anak itu dibuang daripada tingkat 5 flat. Itu boleh pula. Kita punya hati dengan Allah dah jauh. Ya'udzubillah min zalik. Kita sudah tidak merasai kemanisan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai anak Melayu yang murtad masuk agama Kristen? Kenapa? Ketika saya counseling dia, saya tanya, kenapa kamu murtad? Jawabannya, kami tak rasa Allah, kami tak merasai kebesaran Allah, kami tak rasa kasih Allah, kami tidak merasai cinta Allah, kami rasa Islam jauh dari kita. Kenapa jauh? Sebab ilmu, pendekatan ilmu yang kita beri pada anak-anak kita semua salah. Apa kita buat? Balik daripada sekolah, kita kata pergi mengaji dah. Pergi mengaji, dia pun mengaji, betul, sah, bagus, sangat bagus. Tapi dia balik, tanya dia, belajar apa? Abah, belajar hari ini tajwid. Tajwid apa? Surah Yasin. Ustaz ajar surah Yasin. Apa Yasin kata? Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran ini hakim. Kita baca, tapi paham tak hakim itu apa maksudnya? Sudahkah dalam urusan pribadi kita gunakan Quran sebagai hakim? Pernahkah kita gunakan Quran sebagai hakim dalam keluarga kita? Pernahkah kita gunakan Quran sebagai hakim dalam urusan pejabat kita? Kita baca surah Yasin. Pernahkah dalam sistem parlimen negara kita gunakan Quran sebagai pengadilan? Dia sekadar malam Jumaat kemudian makan bubur kacang, kemudian tidur balik, malam Jumaat mai balik baca Yasin, kemudian bubur kacang tambah pula moreh, tambah pula pulut kuning, dah khatam Quran lagi bagai pulut kuning dengan ayam kuah, sedap makan. Percaya apa? Itu agama yang diwarisi. Tuan-tuan, bedah ubat mana pernah mana Panadol mana? Demam ustaz bagi saya 2 hari Panadol mana macam madu ada. Orang bermadu pun tak madu juga rasanya. Pernah tak ubat nasa manis? Tolong angkat tangan, saya keluar sekarang juga. 99% ubat semua baik. Tapi kita tahu itu mujarab, kita tahu itu penawar. Kalau anak kita sakit, kita bagi 2 Panadol kanak-kanak, manis sikit. Tapi kalau tak sembuh, kita bawa dia pergi klinik, betul tak? Kita bagi, doktor bagi macam-macam ubat, antibiotika, itulah dan tak turun juga demam. Kita kata doktor, tolong cucuk dia. Cucuk dengan apa? Cucuk dengan injection. Injection tajam tak? Sakit tak? Sakit. Tapi kita terima, kenapa? Sebab kita tahu injection antibody akan memberi turunkan demam. Kita tahu tak? Dan kita kata doktor cucuk. Pernahkah kita saman doktor? Oh doktor, kamu cucuk anak aku? Ada? Kalau ada orang sama macam tu bagi tahu saya, kita bawa dia pergi Tanjung Rambutan. Pasal otak tak dipakai lah. Begitu para sahabat dididik oleh Nabi SAW dengan mukjizat Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka ditarbiyah dengan Quran. Mereka adalah satu golongan manusia yang baca Quran. Mereka pahami Quran, mereka amalkan Quran. Kemudian bukan sekadar mengamalkan Quran, tetapi mereka share Quran. Seperti mana kita ada Facebook, kita share. Tapi mereka share Quran. Kita takat, kita letak baca hadis. Allah sebut dalam Quran, siapa mereka itu yang orang beriman, apabila disebut nama Allah, hati mereka rindu, hati mereka khusyuk, hati mereka cinta kepada Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah yakin dengan Islam. Dan saya melalui proses itu. Saya dilahirkan dalam agama Kristen, dalam mazhab Roman Katolik. Wahal tajuk ceramah saya bukan yang tu, dia ada slide yang lain, tapi saya kupas dari angle yang ini pula. Saya dilahirkan dalam agama Kristen bermazhab Roman Katolik, dimandikan dan dibaptiskan dalam agama Kristen sampai umur remaja, dididik di gereja dengan macam-macam fahaman. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah, dia luar biasa. Kalau tuan-tuan tanya kepada saya, kenapa kamu beragama Islam? Saya menjawab satu, ya, saya beragama Islam kerana Al-Quran.
Dan saya dijemput untuk ceramah di sekolah dan university. Saya tanya kepada pelajar-pelajar Islam kita, kenapa kamu Islam? Dia jawab kepada saya, kebanyakan mereka jawab kepada saya, aku Islam Ustaz kerana tuan aku Islam. Kalau macam itu Islam itu, saya berani kata tak sah. Siapa-siapa berani mengatakan kepada saya di sini, memang tak akan berani pun nak buka mulut. Kalau tuan-tuan punya pandangan Islam, kalau tuan-tuan, saya tanya ke tuan-tuan, kalau Islam aku pasal tuan aku Islam, saya berani kata iman tuan-tuan dan perempuan tidak sah. Kalau mati insya Allah neraka. Tak berani mufti cakap macam tu, cuma Ustaz Kamarudin yang berani cakap. Apa bezanya kita dengan Hindu yang ada pakaiannya sendiri, ada namanya sendiri, ada mentera yang dia baca dalam bahasa asing sendiri, yang dia sendiri tidak tahu membaca dan memahami. Hindu ada pakaian dia, tambah dengan calik sajen 3 di atas, tepi kanan ada nama dia Ramasamy, son of Kupusami nama. Dia juga membaca mantra-mantra kitabnya dalam Vedas atau Puranas atau mana Mahabharata, dia baca dalam bahasa Sanskrit, dia sendiri tak tahu apa dia baca. Sama tidak? Kita ada jubah, kita ada serban. Ya, saya pakai serban juga, saya pakai jubah juga. Boleh kena modernas, panggil saya nak jadi modern. Itu pasal saya pakai macam ni. Saya tak tahu saya nak bagi ceramah di surau. Dan kita juga baca Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza zukirullah. Faham tak kita? Tak faham. Apa beza kita dengan Hindu? Apa beza dengan Kristian yang ada Bible, dia baca, dia tak sendiri tak paham. Dia juga ada pakaiannya, dia juga ada bahasanya. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala nak masukkan kita ke syurga kerana nama kita Ahmad bin Zainal semata-mata? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala nak pilih kita Muhammad bin Ahmad masuk ke dalam syurga kerana nama kamu Muhammad, dan kamu manakala Ramasamy son of Kupusami masuk neraka kerana namanya Ramasamy? Allah Maha Adil. Allah tidak masukkan seorang ke neraka atau syurga kerana namanya, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masukkan seorang itu dalam ke syurga neraka kerana pakaiannya, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan seorang ke syurga ke neraka kerana adatnya, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bala kepada manusia apabila datangnya utusan Allah untuk memberitahu ini tidak betul. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, iman dan Islam tak boleh diwarisi. Itulah kesimpulannya. Iman dan Islam tak boleh diwarisi. Kalau iman dan Islam kita warisi, itulah natijanya kes-kes murtad yang senang masuk Kristian, senang masuk Hindu, senang masuk Buddha, jatuh cinta dengan Buddha Hindu, ikut dengan dia, jatuh cinta dengan Kristian, ikut Kristian. Ada banyak yang datang jumpa saya macam tu, Ustaz saya dah jatuh mana? Jatuh tangga. Kalau jatuh tangga pergi cari bomba. Ni dah saya jatuh cinta Ustaz. Jatuh cinta kenapa cari saya? Saya bukan qadi nak bagi kahwin. Dah saya jatuh cinta dengan Hindu, saya jatuh cinta dengan Kristian. Ustaz macam mana ni Ustaz? Senangnya minta mahar. Apa maharnya? Syahadah. Kalau dia tak mau masuk Islam, assalamualaikum, bye bye. Kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Ini dah dia sajalah akhir dan awal dan akhir, suci dan terang debu. Macam lelaki lain tak ada. Sampai Hindu kata kalau aku tak masuk Islam, I don't care, you ikut saya, ikut. Macam dibayang, Allahu Akbar, sampai boleh meminggirkan kedua ibu bapa mereka demi lelaki Hindu, demi lelaki Cina. Banyak. Kenapa? Sebab Islam aku, Islam kad pengenalan. Islam aku, Islam pengenalan. Anytime can change. Seperti mana tukar pakaian. Islam ada marwah. Dan Islam adalah agama rahmah kasih sayang. Dan Islam bukan sekadar agama kasih sayang dan rahmah. Dan Islamlah agama paling benar, paling tepat, paling sahih berbanding dengan mana-mana agama. Andai kata Mutusami ada di Petronas, Modernas, dia akan tanya apa lebih dari Islam dari kita?
Banyak agama ada, agama Kristian ada, agama Buddha ada, agama Hindu ada. Apa lebih Islam? Apa kita nak jawab? Percaya atau tidak? Umat Islam tak boleh jawab. Orang mau tanya soalan macam tu. Ada banyak agama mengajar kebaikan. Tak ada agama mengajar kejahatan. Betul atau tidak? So what's so great about Islam? Mereka tanya ke saya, what's so great about Islam? Faham tak orang putih? Bahasa Melayu dah faham boleh kan? Minum dulu, bagi slow down. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Cantik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil ulil albab. Indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the alternation and night and day are signs of people of understanding. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Apa? Memberi jawapan kepada persoalan yang saya bangkitkan tadi, bahwa Islam bukan satu agama untuk pak turut. Islam bukan agama untuk diwarisi, tetapi Islam agama dicari oleh semua. Insya Allah ketika saya keluar daripada pintu surau ini, saya akan beri ijazah kepada tuan-tuan dan puan-puan bahwa hari ini iman anda diselamatkan. Satu surah, satu ayat yang apabila turun, Nabi SAW menangis. Ini demonstration. Kalau ada saudari di belakang, tolong mai depan sikit, ada nak tunjuk something yang boleh bangkitkan iman. Jangan lari pergi duduk belakang. Saya bukan nak makan. Yang tuan-tuan yang duduk sampai pokok pasal apa, masuk dalam. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Mereka itulah ketika mereka duduk dan berdiri dan baring memikirkan kejadian-kejadian. Mereka memikirkan matlamat hidup mereka. Mereka memikirkan kenapa mereka dijadikan. Mereka memikirkan apa erti hidup di dunia, apa erti mati selepas hidup. Mereka memikirkan seraya mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, seraya mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan ini semua sia-sia. You have not made this for sport. You have not created me for play. Selamatkanlah kami dari api neraka Jahannam. Surah ini sebenarnya surah saintifik, diturunkan kepada Nabi SAW yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis. Para sahabat-sahabatnya bukan graduan university, tetapi amba-amba abdi dan penggembala kambing. Mereka lebih memahami ayat ini lebih dari orang modern di zaman ini. Itu sebab mereka boleh katakan, itu sebab mereka boleh luahkan. Apabila mereka melihat kebesaran Allah, mereka boleh luahkan dari jiwa mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, tidak Engkau jadikan sia-sia. Aku ini tidak sia-sia. Selamatkan kami dari api neraka. Nampak ayat ini tuan-tuan? Nampak ayat? Nampak? Saya nak bagi, mintalah apa ke saya bagi satu blank check.
mintalah apa? Berapa anak? Tolong tukar ayak ini jadi macam dia. Ayak ni tukar jadi macam dia dengan dua mata yang comel, hidung yang comel. Allahu Akbar. Tolong tukar. Saya tunggu. Tak payah tunggu 10 bulan 9 hari. Saya nak sekarang. Boleh tak tukar ayak ni jadi manusia seperti dia? Tolong angkat tangan. Tak mau melalui proses projek, tak mau. Proses macam ni. Boleh tak Puan Rosita? Hanya Allah saja boleh mencipta. Dan kita semua manusia, Cina ke, Melayu ke, India ke, Kadazan ke, Bengali ke, asal usul kita adalah ini. Cuba kita perhati dengan teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha was-samaa'a rafa'aha الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن لا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء
التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah sebut tentang kejadian itu dalam surah Insan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami jadikan dan kami aturkan cara mencipta manusia dari air mani yang bercampur lelaki dan perempuan. Kemudian kami mengujinya dengan kewajiban-kewajiban. Kemudian kami memberikan dia keadaan mendengar dan melihat. A'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Allah bertanya dalam surah Waqiah, adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang mencipta? Wahai ibu, apakah kamu yang mencipta bayimu atau Allah yang mencipta bayimu? Kamu hanya makan asam kok, jeruk pali. Itu ya. Bapak beli barang-barang untuk istri, tapi yang jadikan dari setitir air mani, kemudian menjadi insan dengan dua mata, dengan dua telinga, dengan jantung, dengan kidney yang luar biasa. Saya nak tanya tuan-tuan satu soalan, kalau boleh jawab saya bagi hadiah. Dalam otak manusia ada berapa juta sel? Kakak kita dalam tidur kata, aku ada otak tapi tak pernah kira otak. Soalan ini ada orang tanya saya ketika saya berada di Mekah. Rasa-rasanya berapa million sel? Boleh angkat tangan ibu-ibu. Otak kita ada berapa billion sel? Boleh kita berapa tu? Berapa tu? Cuba guess. Jangan. Berapa? 2 bilion. 2 bilion. Lagi? Kata saintis, 100 bilion sampai 3 triliun zat dalam otak. Dan dia berkata, saintis sendiri kata, ambillah komputer yang paling canggih di dunia, mereka tak mampu untuk menandingi satu sel otak manusia. Itu sebab tuan-tuan, para sahabat bila mereka berdoa, mereka kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Tuhan, tidaklah engkau jadikan sia-sia. Manusia itu kurniaan Allah yang luar biasa, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sumpah, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Demi Puatin, demi Zaitun, demi Gunung Sinai, demi Mekah yang aman, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Boleh jadi lebih mulia dari malaikat karena kita takwa. Kita ada nafsu tapi kita boleh takwa, kita lebih baik daripada malaikat. Walaupun iblis dicipta daripada api, kita dicipta oleh tanah, tapi kita boleh jadi lebih mulia dari iblis kerana kita ada ilmu. Hebat Tuhan sayang kita tuan-tuan. Allah sayang antara semua makhluk yang dia cipta. Sama ada pokok, sama ada ular, sama ada kera, sama ada ikan, sama ada burung, apa sekalipun Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia lelaki dan perempuan. Kenapa kita tidak rasa mulia jadi manusia? Tanya soalan ini, kenapa kita tidak pernah rasa mulia? Selalu rasa inferior complex.
Itu sebab 80% ekonomi negara bangsa lain pegang. Sebab kita selalu dah katakan, saya tak boleh, saya tak mampu, leceh lah, apalah, melantapi. Nih, 80% ekonomi negara bangsa lain pegang. Betul atau tidak? Yang kita pegang adalah pusat serenti grade number 1. Mak rempit top dalam negara. Mak Bojan, buang anak number 1. Dalam 1 tahun saja 300 lebih kes buang anak oleh anak bangsa kita. Nampak tuan-tuan? Dan kita menghadapi krisis demi krisis. Ada krisis yang kemudian kita murtad, ada yang tinggalkan agama. Wah, Allah muliakan kita. Saya nak tanya satu soalan sebelum saya masuk ke lagi satu keajaiban. Selepas saya tunjuk skrin tadi tentang kejadian manusia dari air, kemudian diberi bentuk, kemudian ada ayat-ayat Quran. Saya nak tanya secara ikhlas, siapa rasa iman mereka tadi naik? Angkat tangan. Angkat tangan, tuan-tuan, siapa pun iman tak naik? Hah? Ini baru saya gertak, tuan. Kalau tak gertak, tak angkat tangan, tak sah lah. Siapa yang rasa tadi saya nak ijazahkan anda orang beriman? Inilah cara kita membina iman, bukan daripada kad pengenalan kita. Para sahabat radhiyallahu anhu dan para sahabat radhiyallahu tabi'in, mereka melihat alam, mereka melihat kebesaran Tuhan. Yang masih tak nampak, jom kita bagi nampak lagi. Burung. Apa ustaz nak bagi ceramah agama? Kan ceramah burung. Kalau burung kita dah belajar dah. Habis kuat kami berdarah dia di restoran Maidin ke Subaidah. Burung. Dia gelap dah. Dia memang makan burung. Samban hari kita main Modernas, confirm ada burung. Puan Rosita, mesti burung terbang. Pasal dia banyak hutan, mesti. Tapi kita tengok dia tengok kita. Kita tak rasa apa pun. Tak heran pun, betul? Berapa kali kita tengok burung satu hari? Percaya atau tidak? Keluar daripada ceramah nanti mesti satu burung terbang depan kita. Kita rasa tak ada apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, sebut burung dalam Quran. Do you know? Ini nak saya speaking ni. Do you know Allah mention about the bird in this book? Why? Limaza? Yen? Sumisu? 4 bahasa. Sebab dia tolong kita. Dia tolong kita. Dia pasal apa perlu berhijrah? Dia berhijrah kerana manusia. Burung yang nama ini dipanggil burung Godwit, sanggul Tuhan. Orang putih yang duduk di Alaska, dia kaji penerbangan burung. 6 bulan dia duduk di situ, dia kaji, bukan mengaji. Dia tak mengaji an on ban ben bon apa saja. Dia kaji. Nah, pantang ustaz-ustaz kita boleh dengar suara saya macam tu. Dia pada racun masyarakat dengan mengaji tapi lupa mengkaji. Orang putih kapiak duduk, dia tengok perhati burung terbang balik, tapi dia tak beriman. Tapi kita beriman. Allah sebut dalam Quran. Burung Godwit ini, tuan-tuan dan perempuan yang dikasih Allah lagi disayangi Nabi, dia sejenis burung yang tinggal di bumi Alaska di utara Amerika. Bila berlaku musim sejuk, dia akan berhijrah mencari makan di New Zealand. Perjalanan dia daripada Alaska ke New Zealand 11.500 km, yakni 7.145 batu dia terbang. Dan dia terbang 9 hari 9 malam tanpa berhenti. Burung, tuan-tuan nampak ni, dia mungkin lalu gurun tapi dia tak berhenti. Dia mungkin lalu tapi tak berhenti. Dia tak minat. 9 hari 9 malam dia terbang, dia tak makan, dia tak minum. Malam pertama dia terbang, sebagian otaknya tidur dan sebagian otaknya celek. Malam kedua, otak yang sebelah tidur celek, yang celek tidur. Silir berganti 9 hari 9 malam. Boleh faham? Dan dia terbang. Dia terbang di aras ketinggian 35.000 kaki atas aras laut, 35,000 feet above the sea level. Dia terbang
Kenapa dia pilih terbang 35.000 kaki atas aras laut? Kenapa bukan 28.000? Bukan kenapa 20.000? Kenapa? Tuan-tuan yang sudah naik kapal terbang, tuan-tuan akan dengar satu ucapan dari kapten. Saya kapten so and so. Kita sedang berada di aras ketinggian 28.000 kaki di latitude 19, latitude 14. Pernah dengar? Saya masa itu dah makan nasi kandang, nasi biryani dalam kapal terbang. Pasal apa dia nak sebut? Longitude lah, longitude lah. Ini aras ketinggian. Pasal apa? Terbang sampai sudah lah. Pasal apa saya nak dengar cakap macam tu? Tapi dia ada sebab. Sebab dia kata penerbangan atas aras ini adalah dikatakan jet stream. Apa itu jet stream dalam bahasa dia? Bahasa pilot, jet stream adalah ruang udara di mana kapal terbang tanpa halangan ribut, tanpa halangan apa-apa di luaran. Dia boleh smooth flying. Itu dikatakan jet stream. Dan burung ini terbang di aras ketinggian jet stream. Saya nak tanya tuan-tuan, universiti mana dia pergi belajar? College Aerospace mana dia pergi belajar? 9 hari 9 malam atas aras ketinggian 35.000 kaki. Dia landing New Zealand ke hari ke-9 tanpa pemeriksaan kasta. Dia duduk sana 3 bulan. Dia cari makan. Dia cari makan. Apa? Jalan-jalan cari makan. Habis selesai, dia patah balik. Dia patah balik 9 hari 9 malam. Sama juga merentasi laut, gunung, padang pasir tanpa makan dan minum. Dia landing pada pokok yang sama dia lepas, atau tempat yang dia lepas, tanpa GPS. Semalam saya dipanggil ceramah di Penaga. Saya pakai GPS, saya sesat. Saya tak pergi Penaga, saya pergi Penanti. Manusia. Siapa yang mengajar burung ini? Belum puas lagi. Nampak burung ini cantik tak? Harvey Ruby Throated Hummingbird. Berapa besar burung itu? 2 cm. 2 cm. Besar ini. Besar ini. Beratnya 4 gram. Berat burung ini 4 gram. Berat ni. Dia terbang 26 jam dari bumi Chili. Tahu Chili mana? Bukan cabai. Chili. Tahun depan piala bola sepak piala dunia, Chili, Brazil, Uruguay. Bila kata piala dunia dia faham. Kata agama dia tak faham. Dia terbang daripada Chili ke Amerika Syarikat 26 jam tanpa berhenti. Andai kata dia berhenti, dia akan jatuh di Teluk Meksiko, dan Teluk Meksiko itu laut. Andai kata dia berhenti, dia akan mati sebab Teluk Meksiko itu laut. 26 jam dia terbang tanpa berhenti. Dia landing Amerika Syarikat tanpa visa Amerika. Kalau saya nak ke Amerika, dia tengok janggut, no visa for you. Tapi dia yang kuasa besar, tidak ada kudrat untuk berhenti hamba Allah ini. Allah rakam. Tidak ada kapal terbang buatan manusia yang boleh terbang lebih daripada 15 jam. There is no man-made aircraft can fly more than 15 hours. But this small tiny bird can fly 26 hours. And Allah mentioned in the Quran. أَوَلَّمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّةٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Hei manusia, patutkah kamu tutup mata kamu dan tidak memperhatikan burung-burung yang terbang di atas kamu? Siapakah yang mampu menahan mereka jatuh ketika mereka mengembang dan menutup sayap mereka? Tidak ada yang dapat menahan mereka jatuh melainkan Allah. Nampak tak? Ustaz-ustaz kita ajar agama macam mana? Baca surah Al-Mulk, insya-Allah boleh kubur terlepas. Pernah dengar tak? Ustaz-ustaz kita ajar agama, walaupun betul. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur, selamat siksa kubur. Saya nak bagi tahu, Quran tidak diturunkan untuk orang mati.
Quran diturunkan untuk orang hidup. Walaupun tidak salah kata Ustaz itu, tapi pendekatan Quran tidak begitu modern. Boleh? Okey. Can I continue? Saya ada lagi 10 minit. Boleh kita continue? Boleh. Semayang Jumaat di sini boleh? Okey? Okey? Okey. Kalau sensitif jangan marah ya. Datang pun sekali ya, jemput sekali pun tiba-tiba. Nah ini gamat. Gamat. Ibu-ibu tahu lah gamat? Pergi ke Langkawi, kalau tak balik dengan gamat tak sah pergi Langkawi, betul? Hari ini dia pakai advertise di Langkawi. Baliklah kalau datang ke Langkawi tanpa gamat tidak lebih kurang macam tu, atau baliklah bersama gamat Langkawi. Itu advertisement dia. Mesti sah kena ada dalam beg satu potek gamat, betul tak? Puan Rosita bukan medical doctor, saya ingat ibu-ibu di sini, tuan-tuan bukan doktor. Ada doktor, dokter perubatan ada di sini? Tidak. Saya nak tanya tuan-tuan, apa kelebihan gamat ibu-ibu? Apa kelebihan gamat? Baik, boleh pakai? Boleh pakai? Ya. Kita mau interaksi. Tak boleh. Bismillah, bismillah, bismillah. Mic pun takut. Apa kelebihan gamat tuan? Boleh membaik juga. Masya Allah. Tapi tuan bagi foto, bukan badan manusia. Betul? Bagus. Ibu, apa kelebihan gamat? Apa kelebihan gamat? Menyumbat luka. Tapi mereka semua tak masuk universiti perubatan macam mana mereka tahu. Sebab ini Allah nak bagi tahu. Tapi tuan-tuan tahulah apa kelebihan gamat ini? Tahu apa dia kelebihan gamat ini? Dia duduk di tengah-tengah celah-celah batu dalam dasar laut. Ini gamat. Dan gamat yang saya sedang tunjuk ini berada di antara Filipina dengan Jepun, di jurang Mindanao. Jurang Mindanao. Kalau letak gunung tertinggi, Gunung Everest, dia akan tenggelam dalam laut yang dipanggil jurang Mindanao. Tenggelam Gunung Everest. Apatah lagi Gunung Jerai, lagi tak nampak. Tuan-tuan, dua perkara tak akan berlaku kepada gamat ini. Kita pun tak hantar kita main dodoi kat dia. Dodoi kuih bahalul, apa kuih apa tu? Oh ya, sorry. Marah pun Rosita. Kuih apa lagi? Kuih kape, nasi kandar. Kita tak hantar. Tapi dia hidup. Dasar laut jurang Mindanao semua gelap, hitam. Dua perkara tak akan berlaku kepada dia. Tak ada siapa pun hantar makanan ke dia, tapi dia hidup. Dan kapal selam buatan Malaysia atau beli dari Perancis pun tak boleh sampai. Dia tengah jalan dia pergi melutup. Pasal apa? Tak boleh tahan tekanan dalam dasar laut. Sia-sia yang beli kapal selam. Tak boleh pindah. Contoh kapal selam dunia bukan Malaysia. Jangan fikir aku lain. 3. Sinaran matahari tak boleh tembus. Sinaran matahari tak boleh tembus. Bila sinaran matahari tak boleh tembus, orang cerdik pandai dari kalangan sains kata tak akan berlaku satu proses yang dipanggil fotosintesis. Apa binatang itu Ustaz? Itu fotosintesis. Bukan binatang. Fotosintesis merupakan proses menghasilkan makanan. Tidak berlaku. Persoalannya, bagaimana gamat ini boleh hidup di dasar laut, di celah-celah batu yang tidak ada proses pemakanan, tidak ada orang hantar makanan. Dia boleh hidup macam mana? Allah membagi satu analogi, Allah membagi satu perumpamaan. Kalau ulat-ulat di celah-celah batu ada rezeki, cacing dalam tanah ada rezeki. Hei manusia, dengar. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin.
tidak ada satu makhluk yang bergerak. Dunia bernyawa di bumi semuanya dijamin rezeki. Ini jaminan siapa? Tuan-tuan, ini jaminan siapa? Bukan Parti Barisan Nasional, bukan Pakatan Rakyat. Ini janji Allah. Berapa ramai saudara lama bagi kakak saya di sebelah masa saya kerja dulu di Kelang dan juga dalam airport. Siapa yang nak tinggal di Semayang nanti jatuh produktiviti negara. Pernah dengar tak? Jangan tinggal di Semayang cuma tak apa, sekali tinggal, kali dua tinggal, kali tiga baru munafik. Kalau tinggal satu kali pun sembahyang kafir. Ini orang kita punya iman. Tak apa, tinggal sekali tak apa, dua kali tak apa, kali tiga baru munafik. Sekali pun dah jadi kafir. Ini cara kita belajar agama. Pasal apa? Nanti jatuh putukuti negara. Satu jam pergi semayang ni jatuh putukuti negara. Wahai Allah kata, aku yang jamin rezeki, bukan orang putih, bukan orang hitam jamin rezeki. Tuan-tuan, iman kita, iman. Kalau cacing di tanah ada rezeki, kalau ulat-ulat dicacing di celah-celah batu ada rezeki. Burung yang keluar dengan perut lapar dari pagi sore, kembali petang dengan perut yang kenyang. Siapa yang memberi rezeki kalau bukannya Allah? Ikan-ikan yang berbilion-bilion dalam dasar laut, mereka kenyang dan mereka tidur kembali dengan kekenyangan. Kamu manusia, kamu khalifah Allah, kamu mukmin, kamu muslim, tidakkah kami beri rezeki kepada kamu? Maka bertakwalah kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, kami akan memberikan rezeki dari pintu-pintu yang mereka tidak tahu. Kenal tak Siti Hajar radhiyallahu anha, isteri Nabi Ibrahim? Kenal? Baru kita sambut haji, betul? Kita korban, betul? Kisahnya macam ni. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan Hajar di padang pasir. Bila ditinggalkan Siti Hajar di padang pasir, sebagai istri yang nalurinya nak tahu, dia bertanya kepada abangnya, abang, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tak jawab. Cuba kita bayangkan tuan, kita bawa istri kita ke supermarket, tertinggal dia. Bengkak malam itu, kacau gaduh perang dunia ketiga. Itu istri kita. Tapi istri orang beriman seperti Nabi Ibrahim, dia tanya dengan anak, ditinggalkan di padang pasir yang tak ada makanan, yang tak ada pokok, yang tak ada orang, tak ada apa, ditinggalkan di tempat yang kering kontan. Kali kedua Siti Hajar bertanya, ya Ibrahim, ya suamiku, kenapa kamu tinggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim tidak jawab. Kali ketiga dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya kandaku, oh darling, kenapa ini perintah Allah? Nabi Ibrahim baru jawab, yes, ini perintah Allah. Bila dia kata macam itu, ini perintah Allah, disahut oleh Siti Hajar, kalau inilah perintah Allah, saya pasrah, saya reda, saya tawakal. Sebab Allah tidak akan sia-siakan orang yang bertawakal. Ditinggalkan. Salam selepas beberapa hari, tamar habis, air untuk Nabi Ismail habis. Mulalah Nabi Ismail menangis, betul? Bila dah menangis, sang ibu jiwa mereka lembut, tak boleh tahan tengok anak menangis. Dia lari daripada Safar ke Marwah. Siapa yang buat umrah dan haji, mereka tahu apa itu Safar dan Marwah. Barang siapa yang tidak mengerjakan sa'i dalam musim haji dan umrah, tidak sah haji mereka, kata Imam Syafi'i. Begitu kuat sa'i antara Safar dan Marwah. Dan larilah Siti Hajar radhiyallahu anha dari Safar ke Marwah 7 kali, cari sesuatu, tidak jumpa. Usaha. Kali ke-7, di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam terpancut air. Maka minumlah Siti Hajar dengan Ismail, puas-puas. Kemudian ketika nak tutup air itu, kata Siti Hajar, Zam-zam, cukuplah. Dulu
kini dan selama-lamanya air Zam-Zam tidak akan kering. Betul? Tengah-tengah di padang pasir ada mata air yang sedang memberi air kepada tiap-tiap hari juta-juta manusia dari seluruh dunia datang mengambil air, tapi tidak pernah kering. Kalau coba bawa manusia seluruh dunia datang ke empangan apa di sini, Mengkuang atau empangan air hitam, semua mai habis kering, tanah kosong. Keajaiban tawakal Siti Hajar kepada Allah, ditinggalkan di padang pasir. Keajaiban iman Siti Hajar, seorang wanita, air yang dikeluarkan oleh Allah 3000 tahun sampai hari ini tidak kering di tengah-tengah padang pasir. Allahu Akbar. Inilah tawakal yang Allah sebut dalam Quranul Karim. Innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekarang, setelah saya tunjuk kejadian manusia dan setelah saya tunjuk keajaiban bunga burung, selepas saya tunjuk keajaiban dan janji Tuhan tentang rezeki yang Allah beri berjanji, apatah lagi kepada Allah. Saya nak tanya dengan ikhlas, sudah yakin tuan-tuan dengan Allah atau tidak? Allahu Akbar. Kali ini pantas, kali ini dia tak fikir terangkan. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan di sisi Allah, tuan-tuan orang beriman, dan insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan syurga dan kepada tuan-tuan orang syurga. Begitulah kita kena didik masyarakat kita untuk kenal Islam. Dan begitulah Islam datang kepada saya dengan cara yang susah. Apabila saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya kehilangan bapa kandung saya. Saya kehilangan adik-beradik belah bapa kandung, kehilangan kawan-kawan. Tidak ada siapa yang bimbing saya. Allah punya sayang kat saya. Dia tunjuk jalan dengan Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mencari, walaupun ada banyak, lain kali lah kalau Allah takdirkan kita jumpa lagi, kita cakap pula ikan pula, lain kali ikan pula. Besok saya ada interfaith dialog di USM, yakni pukul 8 malam, dialog antara agama di 8 malam di Dewan Tongku Sai Putra. Tajuk dialog itu adalah The Purpose of Life, matlamat hidup. Tuan-tuan dijemput datang, dan juga doakan untuk saya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan bicara saya, di mana non-muslim ada lebih kurang ramai non-muslim akan datang. Tuan-tuan dan perempuan, sebelum saya mengakhiri ceramah saya, izinkan saya mengenalkan diri saya daripada di mana saya daripada pertubuhan dakwah. Saya nak tunjuk slide ini dalam bahasa Inggeris lagi senang, pasal dia detail. Pada tahun 1990 saya ke Masjid Kapitan Keling dan saya jumpalah orang non-muslim di situ. Dari situ mulalah program dakwah saya kepada non-muslim. Dan saya sempat mengasaskan pertubuhan dakwah yang berpaksikan, bertujuan untuk membawa Islam kepada bukan Islam. Malah tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, sunnah utama Nabi adalah berdakwah, mengajar manusia kepada Islam. Itu sunnah utama. Sunnah janggut, sugi, celak mata, jubah, serban, itu sunnah-sunnah yang kemudian. Tapi sunnah utama Nabi adalah mengajar manusia ke dalam Islam. Maka dengan itu kita bermula di Masjid Kapitan Keling. Dan saya sempat belajar dengan beberapa tokoh, dan di antara tokoh ialah Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Siapa yang kenal Syekh Ahmad Didat? Seorang tokoh pendebat yang berdebat dengan padri-padri di dunia. Dan alhamdulillah beliau dah almarhum, dah arwah, dah 6 tahun sudah. Alhamdulillah di Asia Tenggara, insyaAllah pertubuhan kita akan melancarkan perasmian biografi Syekh Ahmad Didat rahimahullah pada 1 hari bulan Disember 8 malam di Auditorium A Komta. Dan saya tinggalkan poster ini
Siapa minat bolehlah datang untuk pelancaran, dan siapa minat buku ini bolehlah message kepada saya melalui Puan Rosita, dan bolehlah saya hantar buku itu yang harganya RM40 saja, tapi sangat bermakna. Dan inilah beberapa. By the way, saya dah tauliah, jangan takut. Kalau pengurus tanya, Ustaz Kamarudin tauliah, lebih dari tauliah ada. Lebih dari tauliah. Dan saya juga ini kena bagi tahu sebab manusia nak tengok ni. Tapi ini semua tak boleh bawa pergi kubur. Saya juga ahli Majlis Syuro Negeri Pulau Pinang, Kerajaan Negeri Pulau Pinang. By the way, bila kata kerajaan, saya bukan parti UMNO, saya bukan parti PAS, saya parti Tupperware. Inilah saya punya pemimpin penasihat, antaranya Dr. Daniel Zainal Abidin, Dr. Asri Husseini, dan ramai lagi ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf. Yang ramai ulama kita sambut. Dan kita sampaikan Islam di Masjid Kapten Keling kepada non-Muslim tiap-tiap hari. Dan tiap-tiap hari kita akan ada datang nak tahu tentang Islam. Alhamdulillah, kita sempat ceritakan dan kita didik anak-anak buah kita untuk terus sebarkan Islam kepada bukan Islam. Alhamdulillah, semakin sambutannya semakin baik, ya tuan-tuan. Dan inilah setiap hari kita buat. Dan berbagai delegasi akan datang dari Persatuan Buddha, Persatuan Hindu, Persatuan Kristian, macam-macam orang datang. Alhamdulillah. Dan kemuncaknya rezekinya syahadah. Nabi SAW kata, tuan-tuan dengan baik-baik, perempuan, saya yakin dalam Modernas 600 ini ada non-Muslim, ada. Alhamdulillah. Mereka ini sebenarnya pintu-pintu syurga kita. Nabi SAW berkata, satu manusia masuk Islam karena kita lebih baik dari kendaraan-kendaraan mewah dulu. Nabi SAW berkata, satu manusia masuk Islam melalui usaha kita, walaupun dengan memberi hadiah keajaiban Quran sebagai hadiah birthday, Ganesan, birthday di sini, mana tahu dia baca, dia masuk Islam. Kita tak tahu. Saya masuk Islam pun bukan orang main jumpa saya, Brother Santana Abraham, itu nama saya, Glemerski Santana Abraham, ini Islam. Tak tahu. Quran datang kepada saya dalam bahasa Melayu. So, kalau tuan-tuan ada kawan non-Muslim di sini, ambil peluang sedikit pun. Jangan rasa mereka akan tersinggung. Dah, buang perasaan ini. Saya nak tanya tuan-tuan, perempuan yang dikasih Allah lagi disayangi Nabi. Kita keluar rumah satu pagi, jiran kita kebetulan orang Cina kah, orang Hindu kah, rumah dia terbakar. Tuan-tuan nak main kerja pukul 8 pagi tepat kah, atau nak selamatkan diri dulu? Selamatkan. Pukul 8 CEO nak jumpa ni, Modernas punya CEO nak jumpa pukul 8 tepat, kena datang. Apa tuan-tuan buat? Selamatkan dia kah? Mampu bahana aku nak pergi jumpa CEO kah? Sekurang-kurang kita buat apa? Telefon. Itu hati Muslim. Mereka ini yang bukan Islam yang kita tengok di depan mata ni, kalau mereka mati dalam keadaan kafir, mereka akan dibakar Allah selama-lamanya. Tuan-tuan, saya niat baik dengan tuan-tuan. Ada tak? Ini apa? Lighter. Pinjam saya. Jangan takut, saya sangka baik. Mana tahu lighter tu nak pecah bagi api keluar untuk apa? Main pinjam. Jangan takut. Lighter. Siapa pun tak nak lighter. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya bagi satu hadiah nanti, ya. Bagi satu hadiah. Saya bagi RM1,000. Letak tangan tuan jari ini 1 minit. Bolehkah? 1 minit. Saya RM1,000. RM1,000 saya bagi. Siapa boleh? RM1,000. RM1,000. Saya bagi 30 saat. RM1,000. Ambil. RM1,000. Boleh tak? Orang bukan Islam kalau dia mati, dia akan dibakar dengan api ini 70 kali ganda. Sampai hatikan kita tengok dia pernah terbakar. Tanyalah. Kalau hari itu saya tidak diberikan Al-Quran oleh Allah dengan kehendak Allah, saya hari ini mati kafir. Wa'alaikumsalam. Tapi kalau saya mati kafir, saya akan tanya satu kepada Allah, ya Allah, wa'alaikumsalam min zalik. Saya duduk dengan orang Melayu Islam, mereka tak pernah cerita kat saya Islam. Tolong bawa mereka rasa api juga.
Kita umat Islam, Allah kata kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kita lah umat yang terbaik dilahirkan bagi manusia. Allah kata dalam Quran. Allah kata dalam Quran surah Al-Imran ayat 110. Allah kata kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamulah umat yang terbaik kami lahirkan untuk manusia. Tapi hari ini kita pandang Jepun, pandang Korea. Ya? Wahai Allah kata kepada dunia, pandang umat Islam. Tuan-tuan, azam. Hari ini seperti mana tuan-tuan azam nak pergi Mekah, seperti mana tuan-tuan dan puan azam nak kahwin, azam. Sekarang kalau ada garnison di sini, kalau ada acong di sini, satu hari saya akan sampaikan Islam. Boleh? InsyaAllah. Kata insyaAllah. Kata insyaAllah. Niat saja sudah dapat pahala. Belum buat, niat saja sudah dapat pahala. Kalau kita mati hari itu, Allah tak akan tanya kita sebab kita ada niat. Tapi niat pun tak cukup. Ya? Oh, lain. Nanti saya bagi hadiah. Lain tuan ya. Saya sangka baik. Dan inilah syahadatnya. Dan banyaklah aktiviti-aktiviti yang kita buat. Dan ini banyak syahadah, alhamdulillah. Dan kita ada 7 orang staf dibayar gaji sepenuh masa, 7 staf. Dan alhamdulillah baru-baru ini kita ketika sedang dalam kemuncak kejayaan, Tunku Sultan Perlis, Raja Muda Perlis berangkat melawat bangunan kita, satu-satunya bangunan di Pulau Pinang yang milik orang Islam untuk berdakwah. So tuan-tuan, banyak aktiviti-aktiviti. Datanglah ke Pulau Pinang. Bila datang ke Pulau ziarahlah kami. Banyak aktiviti-aktiviti, banyak untuk remaja, banyak. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, kami tidak dapat sumbangan dari kerajaan. Sumbangan kami semua daripada umat Islam. Yang seperti mana saya datang untuk ceramah, selepas ceramah ini saya selalu war-warkan 2 buku, yakni Padri Masuk Islam, kisah-kisah Padri Masuk Islam, dan Keajaiban Quran. Tuan-tuan tolong beli buku ini, beri kepada anak-anak tuan-tuan yang remaja, suruh mereka baca. Confirm ini obat bagi iman. Obat bagi iman. Saya tak sempat cerita 2 buku ini, tak apa lain kali, sebab topik saya lari sikit. Dan banyaklah program-program. Dan banyaklah tiap-tiap hari ada. Dan ini orang asli. Dan kami 2 tahun sudah kita sponsor makanan untuk orang asli tiap-tiap bulan. Dan 80% dari 200.000 orang asli di Malaysia adalah Kristian. 200.000 orang asli, 80% Kristian, muka sebiji, bahasa sebiji, semua orang Melayu. Mereka Senawai, Jakun, Nereto, dekat Banding, Gerik, yang Gajah lalu itu pun mereka ada juga. Tapi kebanyakannya Kristian. Tapi sayang, belum kita dapat tarik mereka. Dan satu hari kita akan tarik daripada berbagai aktiviti. Ini kita buat berbagai aktiviti di Pulau Pinang. Banyak sangat, ya. Dan kita ada banyak buku. Dan kemudian ya tuan-tuan, saya nak pelawak tuan-tuan dan perempuan. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Dia hilang, bangunan itu hilang. Ini bangunan kami, IPSI, dan banyak aktiviti-aktiviti kita buat. Dan kita tidak memiliki bangunan ini. Asalnya kita nak beli bangunan itu, tapi kita tidak berjaya. Namun demikian, alhamdulillah kita satu-satunya bangunan di Pulau Pinang yang milik orang Islam. Walaupun tidak dimiliki oleh kami, tapi saya nak tunjuk sebagai hadiah terakhir kepada tuan-tuan, ya, sebagai obat terakhirnya, obat. Bolehkah? Bagi saya lagi 5 minit, kurang dari 5 minit. Kalau tuan-tuan datang Pulau Pinang, jalan-jalan cari makan di Pulau Pinang, lepas kena nasi kandak ke, laksa Penang ke, jalan-jalan tengok. Bila jalan-jalan tengok, tuan-tuan akan jumpa bangunan-bangunan seperti ini, milik Persatuan Buddha. Ketika berlaku tsunami di Aceh, mereka sudah sampai pukul 3 petang dengan obat, dengan sebagainya. Dan mereka ada Persatuan Buddha ini memang kaya tuan-tuan. Ada 20 tingkat macam ni, 20 tingkat jalan berumah. Di bawah ada klinik doktor untuk dialisis percuma. Dan di belakangnya 20 tingkat. Ini bukan di Taiwan, ini di Pulau Pinang. Dan Persatuan Cina tuan-tuan, ada macam ni, saya boleh tunjuk 100 di Pulau Pinang. Ini bukan di negeri Cina, tapi di negeri Malaysia. Ini tempat duduk Padri Kristian. Tempat duduk Padri Kristian. Kita punya imam duduk mana kita pun tak tahu. Ya.
Dan inilah gereja-gereja dan koil di mereka yang banyak, sangat banyak. Kan datanglah pelapidan dan tuan-tuan sendiri tengoklah. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih Allah lagi disayangi, inilah church yang saya masuk ketika saya Kristen dulu. Masa dulu saya masuk 20 orang saja, sekarang ada 2-3 ribu orang. Nah ini pusat Kristen yang juga milik Kristen. Ketika berlaku banjir di Pakistan, Phuket, mereka sampai sana dengan makanan. Mereka berjaya memurtadkan orang Islam di Phuket, Pakistan, mereka berjaya. Persoalan saya, di manakah milik bangunan untuk orang Islam di Pulau Pinang ataupun di negara dan seluruh negara? Kalau tuan-tuan boleh tunjuk saya tabik spring. Boleh tuan-tuan tunjuk saya di Pulau Pinang? Saya nak tanya satu soalan yang pedah. Jangan marah saya nak. Islam merupakan agama persekutuan negara. Kenapa pemimpin-pemimpin Melayu yang pandai cakap tak buat bangunan seperti itu? Masa pilihan raya kata kami bela Melayu penipu besar. Semalam saya ceramah di Penanggal. Kebetulan ada YB daripada Barisan Nasional Andambi. Saya dah tunggu, saya doa nak jumpa Perdana Menteri Malaysia. Saya dah hantar surat, dia tak jawab. Jumpa Tan Sri Muhyiddin, dia tanya saya balik, berapa ribu pengikut anda ada? Dia tanya saya, berapa ribu pengikut anda? Supaya saya boleh bagi undi ke dia. Katok kepala dengan botol. Di manakah nilai kita? Di manakah marwah kita? Kita menjadi orang terpinggir di tanah air kita. Kita menjadi terasing di tanah air kita. Kita sibuk dengan pergelutan politik yang tak sudah-sudah. Bangsa lain membina empire di tanah air ini. Belum saya cerita Kristen membina 30 tingkat, 40 tingkat di Kuala Lumpur, di PJ. Mereka ada peguam-peguam Amerika dan Eropah untuk membantu kes-kes murtad. Mereka komplain di dunia barat untuk tekan Malaysia supaya anak Melayu dimurtadkan. Mereka tekan. Sudah berlalu daripada zaman Dr. Mahathir sampai Perdana Menteri kita, mereka tekan. Kalau kita tidak berdakwah kepada Cina dan Kristen dan Hindu, inilah nasib kita. Sehingga kalimah Allah mereka minta. Dan saya sedih. 20 tahun dengan penuh kejayaan Allah bagi kepada saya. Sampai sekarang kerajaan Malaysia tidak tolong. Melainkan tuan-tuan yang beli buku ini sedang sumbang kepada bangunan kami, sedang sumbang kepada aktiviti-aktiviti kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati setiap belian tuan-tuan. RM5 harganya, tetapi manfaatnya dua. Satu, ilmu. Satu, iman untuk anak-anak. Kedua, RM5 itu satu adalah sedekah pada perjuangan ini. Setiap syahadah di situ, saya sebagai CEO, presiden, pengamanah bagi isi pertubuhan ini, setiap sen tuan-tuan akan dimanfaatkan, malah telah pun dimanfaatkan setiap sen tuan-tuan sebagai amal jariah yang tuan-tuan akan nampak nanti di alam syurga. Jangan, bukan sekadar saya minta RM5, berilah lebih untuk kami buat lebih untuk ummah. InsyaAllah ta'ala apa-apa yang baik pasti datang dari Allah. Serba kekurangan milik pribadi saya. Ribuan terima kasih kepada Puan Rosita yang sudi jemput saya. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita pada petang ini. Dan seperti mana saya katakan tadi, ketika tuan-tuan keluar nanti dari pintu syura ini, Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah bismillah akan ampun semua dosa-dosa kita. Melainkan kalau kita berdosa dengan kedua ibu bapa, tolong minta ampun. Lain semua Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.